لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada korang semua yang sentiasa hadir menonton, mendengar bersama-sama dengan warga KSD yang lain di dalam kisah seram alam jin. Sebelum tu saya nak minta maaf sebab suara saya ni agak kurang sihat sebab atas beberapa perkara yang saya dah lalui dalam 2-3 hari yang lepas. Nanti saya ceritakan, nanti saya jelaskan kenapa. Untuk video konten kali ini saya tak mampu, saya tak boleh nak buat dalam studio saya atas sebab 4 yang lepas pada 1 hari bulan 10 2023 jatuh pada hari Ahad pagi pada pukul 9 pagi lebih, saya dan keluarga saya ada meneruskan dalam satu proses dan juga progres mencari kesembuhan terhadap masalah yang dialami oleh kakak saya, iaitu bla 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 Ana, depan dia hujung sekali nama dia. Bagi mereka yang dah mengikuti masalah dan juga cerita kisah berkaitan dengan gangguan yang dia alami oleh kakak kandung saya ni, maka mereka akan tahulah bagaimana apa yang telah kami lalui sebelum-sebelum ini dan apa gangguan yang telah beliau hadapi. Dan bagi mereka yang baru mengikuti dan ingin tahu daripada awal cerita sampai sekarang bagaimana masalah itu berlanjutan, boleh ikut daripada tajuk yang saya pamerkan dalam skrin ni. Boleh lihatlah, ambillah masa kalau nak tengok. Kalau tak nak tengok pun boleh lanjutkan dalam episod yang sekarang ni. Kalau ikutkan daripada konten yang sudah, seperti yang sedia maklum, kami ada cakap kami nak berhubung, kami sudah berhubung dengan admin Tok Singa, tetapi disebabkan masa yang ditetapkan oleh admin Tok Singa itu tidak boleh selaras dengan masa kami sebab jauh. Tok Singa tu dekat Kedah, kami pula dekat Perak, ada juga dekat KL. Disebabkan jauh sangat tu tak boleh nak mengikut masa yang dah ditentukan oleh admin Tok Singa. Jadi nak tak nak kami terpaksa akur cari pengamal perubatan yang lain. Alhamdulillah kami diketemukan dengan admin Ustaz Rosdi. Jadi kami pelan lah nak jumpa tu di mana, pukul berapa, pada tarikh bila. Dipendekkan cerita pada jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Pada 30 hari bulan 9 jatuh pada hari Sabtu, kami 4 sekeluarga menginap di salah sebuah hotel yang berlokasi di Morib, sebab memang kami temu janji dengan ustaz tu pun di Morib juga. Jadi kami menginaplah di hotel Morib ni, di salah sebuah hotel ini. Sehari sebelum kami jumpa dengan ustaz tu, di hotel ni pun dah berlaku masalah. Sebab kakak saya ada bagi tahu, dia berbisik pada mak saya masa kami baru-baru sampai di hotel tu. Kakak saya bisik, "Mak, dekat hotel ni pun ada kejadian misteri yang orang tak tahu." Allahu Akbar. Meremang ni, lillahi ta'ala, meremang tengok saya ni. Sumpahlah meremang saya ni. Sebab tak tahu macam mana kakak saya tahu. Mungkin benda tu dia dapat rasa something lah. Dia dapat rasa yang luar biasa dekat hotel tu. Dia kata yang peliknya, dia kata yang orang tak tahu ada kejadian misteri. Jadi mak saya kata, kamu ni, kenapa kamu cakap macam ni? Kita baru sampai kan, jaga sikit mulut tu. Kan takut anak-anak buah yang kecil-kecil ni. Jadi masa kami sampai tu, kami ditempatkan di tingkat nombor 2, ground floor, tingkat 1 dan tingkat 2. Di tingkat nombor 2, masa kami masuk tu, kami pilih 2 apartmen. Satu apartmen di bahagian hadapan, satu di apartmen di bahagian belakang, bertentangan saja. Buka pintu je dah dapat apartmen yang satu ni. Bermaksud yang apartmen di bahagian hadapan kami letakkan kakak saya dan keluarganya. Di apartmen di bahagian belakang berlawanan dengan dia, apartmen saya lah, dengan mak saya lah. Masa masuk tu kami dah rasa lain macam dah. Serius babe, rasa lain macam. Sebab iyalah, lampu dah ada, aircon dah ada kan, cerah lah. Tetapi bila mak masuk tu, kami rasa macam suram aja. Sebab di balkoni apartmen yang kami duduk tu berhadapan dengan apartmen yang lain yang
memang suram, macam nak kata tak terjaga pada dengan cat yang lebih kurang, yang tak kemas kan, macam usang. Yang apartmen kakak saya pula memang kami letakkan di bahagian hadapan, berdepan dengan bahagian parking, sebab kami tahu di situ nanti tak adalah dirasa macam yelah kan, dalam badan tu ada gangguan, nak letak kat apartmen yang dalam keadaan suram, jadilah takut dia jadi vibrate dengan benda yang tak kena tu, takut trigger dalam badan dia. Kebetulan masa kami masuk dekat apartmen tu dengan aircon yang tak ada, aircon tak berfungsi dekat salah satu bilik, kemudian dengan TV channel pun tak ada, dengan water heater pun tak hidup. Jadi kami call lah bahagian maintenance. Kami cakap sekian equipment elektrik ni tak berfungsi. Jadi datanglah, hadirlah technician ni. Bila dia cek memang rosak, tak boleh nak diperbaiki dalam waktu ketika itu juga. Jadi nak tak nak kami terpaksa telefon balik person in charge. Kami cakap kami nak pindah bilik di bahagian bawah. Kebetulan tak rosak tau. Jadi kami minta nak bahagian bawah. Kedua-dua apartmen pindah juga bahagian bawah. Tak nak salah satu, kena dua-dua. Person in charge pun ambil masa lebih kurang dalam 10 minit. Kami pun dipindahkan di tingkat 1. Masa tu kami masuk dekat tingkat 1 ni, apartmen kakak saya pun okey, semua okey, equipment elektrik semua okey. Yang apartmen saya dengan mak saya pun semua okey, tak ada apa-apa masalah lah. Aircon ada, water heater ada, siaran TV pun dapat. Syukur alhamdulillah. Sebab apa tahu? Sebab masa kami masuk di bahagian masa kami dipindahkan di apartmen tingkat 1 ni, ada seorang pakcik dan juga bini dia tengah mengemas dekat apartmen tu. Kami cakap lah dengan dia, minta maaf lah berusahakan, kami daripada bahagian atas dipindahkan ke bahagian bawah. So pakcik tu dengan isteri dia kata tak apalah, kami pun tak menyangkakan ada tetamu ataupun ada customer lah yang nak bilik ni, sebab bilik ni perlu dikemaskan. Jadi pakcik dengan isteri dia pun kemaskanlah bilik tu sebab kami nak masuk. Immediately kami nak masuk, dia kemas. Tetapi pakcik tu bagi tahu, dia kata apa tau, dia kata mujurlah korang ke bawah sebab dekat atas tu memang dah ada penghuni. Memang lagi terus saya ni. Kami cakap lah, penghuni apa pakcik? Dia kata penghuni yang bukan manusia. Penghuni yang bukan manusia. Dekat atas tu memang dah ada penghuni yang bukan manusia. Jadi kami macam apa sal pula? Bermaksud person in charge sebelum ni tak tahulah yang atas tu ada penghuni. Allahu Akbar. Nasib baik kami ni ditakdirkan untuk pindah di bahagian bawah. Bertentangan je. Di sini apartmen tingkat 1, dekat atas kami ni yang kami dipindahkan tadi. Itu dia katanya dah berpenghuni oleh makhluk yang bukan manusia. Allahu Akbar. Kalau tidak malam tu kami dah kena ganggu lah kot. Ya Allah. Okey, teruskan. Itu di bahagian apartmen di hotel mana tu saya tak nak sebut. Saya takut nanti berulang lagi kejadian yang lalu, macam Hotel Seri Malaysia sebelum ni dah tegur saya melalui email. Dia kata minta tolong dismisskan, deletekan video tu. Saya akur kehendaknya dan saya dah delete video Hotel Seri Malaysia tu. Dan hotel ni pun saya tak nak sebut hotel mana dekat Morib tu. Jangan pula nanti ada pihak Hotel Morib email saya pula sebab saya tak sebut nama. Saya tak sebut nama, secara rambang je. Ini pada 30 hari bulan 9 jatuh pada hari Sabtu. Malam tu okey, alhamdulillah, tidur pun okey. Ada benda-benda lain saya tak cerita lah. Saya nak tumpu pada 1 hari bulan 10 jatuh pada hari Ahad. Masa progres dan proses bermulanya mengubati terhadap gangguan terhadap kakak saya ni lah. Teruskan pada 1 hari bulan 10 jatuh pada hari Ahad. Kami sekeluarga daripada tempat Hotel Morib tu ke tempat pengamal perubatan tu dalam lebih kurang perjalanan dalam 10 minit macam tu lah, tak jauh pun. Sampai di tempat tu dia ada dewan besar dan juga ada dewan kecil. Dewan kecil tu di luar daripada bahagian dewan besar. Dewan kecil tu dah ada whiteboard. Di situ dia tulis siap dah pada tarikh sekian-sekian apa program dia, apa yang ada, itu ini dia dah tulis semua dekat whiteboard kecil tu, dekat dewan kecil tu. Jadi dekat lapangan dewan kecil tu adalah
beberapa kereta yang dah tunggu, termasuklah family kami. Ada 4, 5, 6 buah lah. Yang kami pula datang dalam 2 kereta. Pada 9 lebih datanglah ustaz ni, tapi bukan Ustaz Rosdi, bukan Ustaz Rosdi, tapi saya boleh kata rakan seperjuangan, pengamal perubatan bersama dengan Ustaz Rosdi. Itu pun saya panggil ustaz juga. Masa ustaz tu hadir, ada orang dah masuk dengan masalah dia apa semua, dah selesai masalah dia. Kami ni dapat nombor 2. Masa kami mula-mula masuk tu tak ada apa yang berlaku. Kakak saya pun okey, dia pun duduk dekat bawah. Mak saya dudukkan dekat kerusi, dan anak dia ada yang tinggal dekat hotel dan ada yang kami bawa. Sebab salah satu anak lelaki dia ni, dia budak syurga. Saya kata budak syurga ni bermaksud orang kurang upaya. Dia macam autism lah. Kami bawa sekali sebab dia tak boleh nak bergang dengan mak dia. Iaitu kakak saya lah. So kakak saya duduk di bawah tengah-tengah bersama dengan suami dia. Mula-mula tak ada apa-apa tau. Tiba-tiba telinga saya dia terdengar tak, ustaz dia ada baca sedikit ayat Al-Quran, sedikit je, halus je bacaan dia, tak kuat, pelan je. Kakak saya terus trigger, terus menjerit, kau punya menjerit. Ada video dia, tapi saya tak boleh nak tunjuk panjang. Mungkin saya dapat tunjukkan sedikit video tu dengan audio. Nanti saya akan pamerkan, saya akan paparkan kepada korang semua sebagai contoh pada situasi tu, kalau korang nak rasa macam mana keadaan situasi tu. Menjerit kakak saya pun dah macam biasalah, macam kami berubat sebelum ni lah, menjerit juga, menjerit, meraung-raung, terpekik-pekik, melawan macam biasa. Cuma kali ni saya agak sedih sikit lah. Saya agak sedih sikit sebab akak saya dia ada anak autism tau. Anak autism. Sebab saya bersama kakak saya dengan anak autism ni, saya tak pernah tengok. Saya tak pernah tengok anak lelaki autism dia menangis macam tu. Dia menangis tau bila dia tengok mak kakak saya ni. Mak dia ni meraung-raung ronta-ronta. Dia kata dia nak benda dia kata lagi. Dia bangun, dia nak tenang kat saya. Sebab dia tak boleh tau, dia anak autism ni tak boleh dengan bising tau. Dia tak boleh, dia trigger juga. Tapi saya tahu yang dia bukan nak terekam kat saya, tapi dia nak terekam benda tu. Sebab apa? Masa akak saya menjerit-jerit ni, tiba anak dia autism ni tunjuk dekat penjuru dinding tau. Dia tunjuk kat penjuru dinding sana. Dia kata tu dia kata. Kemudian anak autism dia ni menangis kan. Masa dia menangis tu saya sebab lah. Saya terus terang saya cakap lah, saya sebab saya tak pernah tengok anak buah saya autism dia berdakis macam tu. Ya Allah Akbar, bertambah saya rasa emosi sedikit. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Jadi masa dia tunjuk kat penjuru tu, dia kata itu dia nangis. Dia pegang kaki dia dua belah, dia nangis, dia pandang di atas dia nangis lah. Situ nangis kan. Dia tak boleh buat apa. Dah cakap bahasa dia kita tak faham. Yang kita faham dia tuduk itu kata dia. Kemudian akak saya ronta. Ya, abah ipar saya ni, saya dah cakap abah ipar saya lagi seorang ni duduk dekat depan anak autism ni. Sebab dia berumur lebih kurang dalam belasan tahun tau. Jadi tenaga dia kuat, badan dia besar, tenaga dia kuat. Jadi mak saya tak mampulah nak menahan anak tu sebab dia badan besar, laki ni. Jadi saya cakap abah ipar saya duduk depan. Tetapi disebabkan ada abah ipar saya ni, dia mungkin terlepas pandang. Anak buah saya lelaki autism ni, dia berdiri, dia tendang dia boleh kata plywood putih yang bermisah di antara bilik yang kakak saya tengah dirawat dan juga bilik sebelah tu macam bilik bekam. Dia macam ni, dekat dewan kecil tu dia satu ruang, tetapi mungkin pihak dewan tu dia dah buat pemisah
satu pemisah bilik kecil untuk buat bekam, satu lagi yang ruang yang agak besar, sangat besar, untuk pengurusan yang lain lah. Jadi pemisahnya hanya plywood putih lah. Anak buah saya ni bangun, dia pergi tendang plywood tu, ketegang. Ya kuat, memang kuat, ya Allah. Nasib baik plywood tu tak pecah, kalau tidak kami kena ganti rugi tu. Bila tendang tu, saya cakap dengan abang ipar saya, bawa masuk anak buah saya ni, pergi masuk dalam kereta. Kakak saya yang sulung dan juga abang ipar saya yang lagi seorang ni tarik anak autism ni masuk dalam kereta. Sebelum mereka masuk dalam kereta pun, yang anak buah saya sempat lagi tumbuk. Dia tumbuk dinding batu ni. Dia orang kecil ni dia keluar, kedegang. Kami daripada dalam juga boleh dengar juga. Sakit tahu tangannya tu kalau ikutkan. Tapi dia lah budak autism. Tahu apa dia sakit, apa dia tahan je lah. Masuk dalam kereta, tak tahu apa dia buat dalam kereta. Dia karaoke lah. Abang ipar saya layan dia. Dia senang dia. Autism ni dia jangan bagi dia lihat apa yang dia tak suka. Sebab kalau dia tak suka lah. Tapi dia senang dia kalau nak pujuk dia, kita pujuk benda lain. Jadi sebabkan anak buah saya ni dia suka karaoke, abang ipar saya pun layan lah lagu karaoke dalam kereta tu. Itu okey. Berbalik pada akak saya ni, hampir 2 jam lebih saya pegang kaki akak saya supaya jangan terajang ustaz tu. Abang ipar saya selaku kepada suami kepada kakak saya ni, dia pegang dia belakang, dia peluk dia belakang. Kakak saya, 2 orang ni, satu pegang tangan kanan, satu pegang tangan kiri. Saya peluk kedua-dua kaki dekat bawah tu. Saya peluk macam ni. Ni kaki dia, ni badan dia. Saya peluk macam ni. Macam kebiasaan baca ayat Al-Quran, baca ayat dari ruqyah yang boleh bagi pemanas kepada kakak saya ni. Selama 2 jam lebih lah, 2 jam lebih lama. Di hujung dalam setengah jam, 30 minit yang terakhir, ustaz ni mula satu bacakan, saya lupa surah apa. Tapi bila dia baca surah tu dengan nada suaranya agak tinggi dan juga keras dan juga tegas, masa tu kakak saya trigger. Dia sakit. Benda dalam badan tu sakit. Paksa, tapi tak, dia degil. Dia tak nak keluar juga. Dia tak nak keluar. Lagi pun ustaz ni pun ada rancangan. Kenapa dia buat macam tu? Sebab dia ada beberapa proses yang perlu kita lalui sebagai ahli keluarga dan juga sebagai kepada yang tuan punya badan yang ingin merawat. Dia bukan hanya boleh terus keluarkan dia, tidak, tetapi dalam sesi boleh dikatakan untuk kali ini sesi pengenalan di antara ustaz dan juga dalam badan kakak saya ni. Kemudian bila dah lama, dah 2 jam setengah tu, saya pendekkan cerita ya. Kak saya pun dah sedar. Dia bagi dia air, bagi kakak saya bertenaga semula. Ustaz tu pun dah berdiri duduk balik dekat meja dia. Kemudian dia panggil saya dan juga beberapa adik-beradik lain yang mana berkepentingan untuk dia bagi tahu bahawa proses kali ini hanya nak bagi melemahkan dalam badan itu saja. Sebab untuk proses yang selanjutnya, dia akan buat sesi rawatan yang dikenali sebagai pasung dan juga sesi kain kapan jenazah. Ini untuk proses yang selanjutnya. Saya ulang lagi sekali, proses yang pertama ini untuk sebagai sesi pengenalan dan juga bagi lemah benda tu. Untuk proses yang akan datang, barulah kita buat satu proses pasung dan juga kain kapan, iaitu jenazah. Dan itu nanti bila dah tiba waktunya, saya akan kongsikan kepada kalian semua. Ustaz tu adalah bagi apa yang lain, ada bagi daun limau, air apa semua. Dan pada akhirnya bayaran tu macam masalah seikhlas hati. Dia tak sebut beberapa yang ustaz tu nak, seikhlas hati. Dan kami pun bagi seikhlas hati yang kami rasakan wajar bayaran tu. Seikhlas hati ya, bukan tentukan amount, tidak, seikhlas hati. Jadi ini ada cerita sambung aja lagi sebentar tunggu dulu. Kemudian semasa kami dah beredar daripada Dewan Perubatan tu, selepas beberapa minit kemudian, tak berapa lama kemudian, abang ipar saya ada bagi tahu saya kenapa dia terleka dan tercuai seketika, menyebabkan yang anak buah saya yang autism ni boleh bangun, boleh ambil peluang tendang pemisah di antara 2 ruang bilik ni. Dia tendang plywood warna putih tu. Kenapa? Sebab abang ipar saya terpandang dekat atas. Ni pemisah tau. Pemisah tu bukan dia pemisah plywood tu. Pemisah plywood tu bukan dia terus naik ke atas, tidak. Tetapi dia hanya naik tak sampai atas pun. So dekat ruang, di antara ruang atas ni ada ruang lah. Ada ruang. Maksud ni bilik ni ruang bilik pertama, ni ruang bilik kedua. Dia punya plywood tu setengah aja. So atas tu ada ruang lagi. Abang ipar saya nampak, dia nampak ada satu wajah
Ya, satu wajah, kulit muka tu warna kuning. Kulit muka tu warna kuning sangat-sangat, macam kunyit. Rambutnya warna putih. Muka kulit kuning, rambut warna putih, sedang mengintai daripada bilik sebelah, bilik bekam, tengah mengintai macam tu. Bila dia nampak abang ipar saya tengok dia terus sembunyikan balik. Waktu itulah abang ipar saya tergamam. Dia terlepas pandang. Dia macam, ya Allah, apa yang dia nampak ni? Sebab abang ipar saya ni penakut. Dia bukan orang berani, dia penakut. Kalau ajak pergi pancing malam-malam pun dia takut. Kalau ajak cerita seram malam-malam pun dia takut. Dia tak berani. Tapi dia berpeluang, ditakdirkan untuk nampak muka tu. Masa itulah yang anak buah saya yang autism ni, dia bangun, dia pergi tendang plywood putih tu. Sebab dia tahu benda tu ada dekat sebelah. Apa yang abang ipar saya nampak, itulah bendanya yang anak buah saya autism ni pergi tendang. Dia marahkan dengan benda tu di sebelah dekat bilik bekam tu, ruang bilik bekam tu. Jadi kita tahulah puncanya kenapa dia bangun, dia tendang plywood putih tu. Sebab ada benda dekat sebelah. Yang abang ipar saya nampak muka tu. Itulah sebab. Allahu Akbar. Saya minta maaf lagi sekali. Sekarang ni saya berada di office, sambil menyelam, sambil minum air. Jadi jangan salah faham, tas kerja saya dah siap. Jadi saya ambil peluang masa yang ada sedikit masa ni untuk saya buat rakaman video. Kenapa saya tak buat dalam studio saya? Sebab saya takut, saya khuatir. Dekat studio saya dalam rumah saya. Jadi dekat dalam rumah saya macam biasalah, ada anak saya, ada isteri saya. Saya takut kalau saya ceritakan berkaitan dengan kakak saya ni, saya takut trigger benda tu datang hadir ke rumah. Saya takut. Jadi demi keselamatan, keselesaan anak dan juga isteri saya ambil langkah drastik untuk tidak menceritakan apa-apa berkaitan dengan kakak saya dengan lokasi dekat rumah. Saya takkan cerita, ya, untuk keselamatan bersamalah. Bukan itu je, ya. Abang ipar saya malam tu bermimpikan dikejar oleh benda makhluk tu, dikejar. Kemudian kakak saya pun sama juga bermimpikan benda yang sama, benda-benda yang nenek tua tu. Dan ustaz tu pun ada bagi tahu, selalunya dalam proses membuat pengamal perubatan ni, selalu je lah malam-malam benda tu mesti datang ke rumah. Datang ke rumah, tak puas hati dengan dia. Jadi kalau ustaz tu pun boleh trigger, dan kita ni pun yang berceritakan dia pun boleh trigger juga benda tu. Itu sebab saya dah buat jauh-jauh daripada rumah lah. Saya ambil langkah selamat dulu, tak nak ambil apa-apa risiko, mencegah daripada sebarang kemungkinan yang kita rasa kita pun tak pasti apa yang bakal berlaku. Jangan main-mainlah benda ni, ya. Itulah kisah yang dilalui oleh kakak saya. Jadi benda tu masih lagi berlanjutan, dan saya akan ceritakan untuk kisah yang selanjutnya selepas ada proses dan juga progres yang akan datang. InsyaAllah mungkin dalam 3-4 minggu lagi ataupun bulan depan ke apa-apa, nanti saya update lah berkaitan dengan kisah kakak saya ni. Dan bagi mereka yang mengalami masalah yang sama seperti kakak saya ini, yang masih lagi mencari jalan-jalan penyembuhan, kesembuhan, bolehlah jadikan video saya ini sebagai rujukan. Saya dah kata saya jumpa dengan sekian-sekian. Macam sekarang ni kami jumpa dengan Ustaz Rosdi, tapi Ustaz Rosdi tak ada, cuma ada rakan seperjuangan dengan dia, Ustaz juga. Boleh juga, tak ada masalah, jumpalah dengan beliau. Bagi saya, kalau saya nak bagi macam mana ulasan dan juga pendapat saya rasa Ustaz ni pun di antara Ustaz yang okey. Sebab dia boleh bagi betul-betul sakit dengan benda gangguan dalam badan tu. Kadang-kadang ada setengah Ustaz ni tak boleh, ada setengah ustaz ni tak mampu, mungkin disebabkan atas faktor usia yang dah semakin lanjut. Tapi ustaz ni agak muda, dalam umur lebih kurang 40 lebih. Boleh hadir, datang, tak apa. Nanti kalau nak tahu nombor telefonnya, di mana lokasi dia, dengan siapa nak jumpa, boleh PM saya. Saya boleh bagikan data-data butir-butir berkaitan dengan pusat rawatan ustaz ni, nombor dia saya boleh kongsikan. Saya mohon kemaafan sekiranya berlaku kekurangan daripada kisah kali ini, dari segi sebutan saya, dari segi susun atur perkataan saya. Sebab macam biasalah, bila kita bercerita sambil beremosi ni, macam ni lah,
sukar nak mengawal. Macam biasalah, jangan lupa untuk tekan button subscribe, like maupun share bagi menambahkan lagi keluarga-keluarga di bawah bumbung yang usaha yang sama di dalam KSAJ. Sekiranya ada umur yang panjang, rezeki yang luas, kita akan bersua, kita akan bersia kembali dengan kisah-kisah konten yang akan datang di dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang sentiasa hadir menonton bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih banyak-banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.